Ya, Sahih. Sarawak terus mengorak langkah dalam inisiatif mengekang isu perubahan iklim menerusi penerokaan industri perdagangan karbon yang bukan sahaja mampu mengurangkan impak negatif pengeluaran karbon dioksida, malah menjana ekonomi lebih mampan berasaskan tenaga boleh diperbaharui. Menurut Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, Sarawak kini komited dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui, khususnya penangkapan, penyimpanan dan perdagangan karbon secara mampan. Justru Sarawak sedang bekerjasama dengan pelbagai badan-badan antarabangsa untuk membangun rangka-rangka kerja undang-undang yang relevan ke arah mencapai inisiatif tersebut. Ujar beliau, rangka kerja itu nanti akan menjadi asas kepada penubuhan satu pusat perubahan iklim Sarawak bagi mengurus segala aktiviti berkaitan karbon. Now what we do is we have to enhance our legal framework in terms of the rules of carbon trading as well as carbon storage, and from there on then we expand it, and we have to work with international organization so as we got all the data. Once the data is kept, it becomes the center, and that will enable us to see and look forward. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas menyampai ucap tamanya dalam Majlis Pelancaran Persidangan Karbon Asia yang berlangsung di Kuching. Persidangan yang julung kali diadakan itu merupakan anjuran bersama Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak dan Argus Media yang disertai penceramah serta delegasi daripada 9 buah negara antaranya Malaysia, Norway, United Kingdom, Jepun, Korea Selatan, Thailand dan Singapura. Ia bertujuan membincangkan isu berkaitan pengurusan, pengimbangan dan perdagangan karbon, melibatkan pewujudan dasar-dasar teknologi baharu serta peluang pelaburan dalam ekosistem pasaran karbon di Ratau Asia. Sebuah kilang bahan berasaskan silikon rendah karbon bersepadu pertama di Asia Tenggara akan dibina di Samalaju Bintulu. Kilang yang akan menggunakan bahan mentah silika untuk pembuatan panel solar tersebut melibatkan pelaburan bernilai 6.7 bilion ringgit. Menurut pengerusi Adam Digital Asset, Tan Sri Datuk Seri Khalid Ibrahim, ia melibatkan kerjasama antara syarikat tempatan Adam Digital Asset, Haitai Solar, CMEC dan Solar Pulse yang berpengkalan di China. Tan Sri Datuk Seri Khalid menjelaskan projek tersebut dijadual bermula tahun hadapan dan dijangka siap tahun 2025. Jelasnya projek yang akan beroperasi sepenuhnya menjelang tahun 2026 dengan kapasiti pekerjaan sehingga 4,000 orang termasuk 200 profesional. Majlis Perjanjian Persefahaman telah disaksikan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Muselamo yang berlangsung di Kuching. Sementara itu ditemui media selepas majlis tersebut, Datuk Dr. Malcolm berkata kerajaan negeri menyambut baik kerjasama tersebut yang dilihat mengurangkan tahap pelepasan karbon selari dengan agenda ekonomi hijau negeri ini. So this initiative is very much welcomed by the state government since we move toward more on green energy, and Sarawak are blessed that our energy makes 70% solar, which is regarded as a green energy. And I believe with this new innovation, new technology, Sarawak will be seen to be the prime mover of global warming initiative to at least lower the emission of carbon. Syarikat Haitai Solar merupakan sebuah syarikat teknologi tinggi yang menekankan teknologi hijau dalam urusan perniagaan yang melibatkan pembangunan modul fotovoltaik. Ia juga berada di kedudukan pertama pengeluaran modul dalam Carta Akhbar Perniagaan Bloomberg dan yang ke-10 terbesar di China daripada jumlah pengeluaran produk. Seksyen Radio YFM RTM Kuching dengan kerjasama Yahoo School of Skills hari ini menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada golongan yang memerlukan. Menurut pengurus YFM Monica Midi, program Lantern at Y julung kali diadakan oleh YFM dan Seksyen Radio bersempena musim Prapaskah yang diraikan oleh penganut agama Kristian.
Jelas Monika, sebanyak 50 pek bakul makanan berupa makanan keperluan asas diagihkan kepada beberapa individu serta gereja-gereja di sekitar Bandaraya Kuching dan Samarahan. So we received something from YFM, some food package, and it's also a reminder that we have to share. So Lent is a time that we also think of other people, and in a very simple way for all religion, we love God, and at the same time the love must be expressed in love of neighbor. And so likewise, thank you for sharing the little gifts that we will share with the people, especially those who are in need. So thank you very much to YFM. Terima kasih. Bagi Jeffrey Molly yang merupakan seorang penyanyi Iban yang terkenal sejak zaman piring hitam lagi, beliau berasa amat gembira kerana kehadiran YFM Iban menunjukkan sumbangan beliau dalam industri seni muzik Iban tidak dilupakan walaupun tidak dapat berkarya lagi kerana mengalami masalah penglihatan. Oh, gembira. Sidaya nukong Manduang Sidaya ada lalu peramatre beri support dengan kita. Aku nuati kegagal lah. Bini aku pun aku pelai tadi mada ya peramada mada kita aku tunan tu mada. Saya ucapkan terima kasih pada YFM Bedayuh dan Yahuslah sebagai penyumbang makanan ini untuk penduduk kampung yang betul-betul memerlukan musim Lent ini. Jadi supaya kita sama-sama lah dan meraihkan dan dapatlah rezeki ini bersama. Pada program itu, YFM Iban memberi bantuan makanan kepada ahli keluarga pendengar setia YFM yang sudah meninggal dunia dan bekas keluarga personaliti YFM Iban. YFM Bidayah yang diketuai oleh pengelolanya, Martina Naun, menyantuni golongan ibu tunggal, orang kurang upaya dan warga emas yang tiada punca pendapatan. Turut hadir pengurus pemasaran Yahoo School of Skill, Teresa Billy. Persatuan Kebajikan Pekerja Islam Kebangsaan Tenaga Nasional Berhad TNB akan terus bekerjasama dengan Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim yang merupakan Sekretariat Dakwah Korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bagi melaksanakan program jangkauan di seluruh negara untuk membantu golongan yang memerlukan. Presiden Persatuan Kebajikan Pekerja Islam Kebangsaan TNB, Datuk Nur Azman Mufti berkata, program jangkauan ini yang merupakan program tahunan akan diperluaskan ke kawasan lain pada masa akan datang. Selain di Sarawak, Datuk Nur Azman memberitahu program serupa juga telah dilaksanakan di Sabah pada tahun lepas. Tujuan objektif program ini adalah untuk menyantuni sahabat-sahabat kita yang kurang upaya ataupun kurang perlukan bantuan, dan kami berkongsi rezeki yang Allah kurniakan kepada syarikat kami untuk kita sama dengan sahabat-sahabat kami di Sarawak. Beliau ditemui pemberita pada program berkenaan di Kampung Bulau Bekenu, manakala penerima-penerima yang ditemui menzahirkan rasa syukur dengan bantuan yang diterima. Ucap terima kasih banyak-banyak dan memberi bantuan untuk kami sini. Sebulan ni mungkin lebih, barang makanan tu banyak, jadi alhamdulillah lah mencukupi. Dalam program itu, seramai 130 buah keluarga dan 130 pelajar menerima bantuan berkenaan. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.